Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah. Dan saya Dayangku Kamaliah, Pengiran Haji Kamarudin. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menggunakan nama kepada cucunda baginda, iaitu anakda kepada Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Haja Masna berangkat mengadakan lawatan ke Republik Filipina. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Kharibuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pejabat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan ini memaklumkan bahawasanya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan amat sukacitanya telah menggunakan nama kepada cucunda baginda, iaitu anakda kepada Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah dan Yang Amat Mulia Pangeran Suami Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi dengan nama Yang Amat Mulia Pangeran Anak Dania Rahmatul Bolkiah binti Pangeran Suami Abdullah Al-Hashimi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haja Soleha serta kerabat baginda seterusnya dengan sukacita menggunakan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat semasa meluaran tersebut dan juga kepada semua yang telah menyembahkan perutusan tahniah dan ucap selamat berikutan dengan meluaran cucunda baginda itu pada hari Rabu 28 hari bulan Rabiul Awal 1446 bersamaan 2 hari bulan Oktober 2024 di Portland Hospital London, United Kingdom jam 9.55 pagi waktu tempatan. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Haja Masna binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Kharibuddin, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, berangkat mengadakan lawatan ke Republik Filipina pada 5 hingga 7 November 2024 bagi memperingati ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina. Turut mengiringi Yang Teramat Mulia sepanjang lawatan ke Republik Filipina ialah Yang Amat Mulia Pangeran Lela Cetria Sahibun Najabah Pangeran Anak Haji Abdul Aziz bin Pangeran Jaya Negara Pangeran Haji Abu Bakar. Pada 6 November, Yang Teramat Mulia berkenan berangkat melawat galeri The Artistry of the Philippines Textiles di National Museum of Anthropology. Galeri tersebut mempamerkan tekstil tenunan tangan tradisional orang asli dan komuniti kebudayaan rakyat Filipina. Pada sebelah petang, Yang Teramat Mulia dan First Lady Luis Araneta Marcos, isteri kepada Tuan Yang Terutama Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Presiden Republik Filipina, berangkat menghadiri majlis resepsi bersempena ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina. Yang Teramat Mulia dan First Lady juga menyaksikan pertunjukan fashion bertemakan Brunei Darussalam Philippines, The Fabric of Friendship di Shangri-La Hotel, The Fort. 118 pegawai dan kekitangan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya yang telah bersara diraikan pada majlis penghargaan
Majlis diadakan petang tadi di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis bertujuan menghargai jasa baik dan sumbangan para pegawai dan kekitangan sepanjang mereka berkhidmat di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Potensi negara Brunei Darussalam sebagai destinasi bagi pasaran ASEAN dan serantau diketengahkan semasa seminar pelaburan di Chennai, Republik India oleh Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB. Seminar berlangsung di ITC Grand Chola sempena bermulanya penerbangan langsung RB ke Chennai. Menghimpunkan lebih 100 ketua perniagaan dari Republik India dan negara Brunei Darussalam, seminar mengetengahkan peluang-peluang pelaburan ke arah mempelbagaikan ekonomi negara. Hadir tuan yang terutama Datuk Paduka Haji Alauddin bin Pengiran Orang Kaya di Gadong Sri Lela, Datuk Sri Utama Haji Awang Muhammad Taha, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik India. Festival Inkubasi Universiti Brunei Darussalam UBD selama 4 hari IncuFest 2024 berakhir hari ini dengan penyampaian anugerah kepada pempamer terbaik dan projek inovatif terbaik. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. World Dementia Month oleh UBD Brunei Successful Aging Initiative dari perspektif sains sosial memenangi pempamer terbaik. Sementara itu, Smart Fresh, Net Jaga, Hijrah dan Hasil memenangi projek inovatif terbaik. IncuFest 2024 mempamerkan 45 projek yang dibangunkan oleh pelajar inkubasi UBD, pelajar tahun akhir dari Pusat Pengajian Sains Digital dan penyelidik. Ia adalah sebahagian daripada dedikasi UBD untuk memupuk bakat tempatan, menguasai inovasi dan menyokong keusahawanan. Negara Brunei Darussalam dan Malaysia terus mengukuhkan hubungan dalam bidang kehakiman. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Mahkamah Syariah Negara Brunei Darussalam menghadiri Muzakarah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Seluruh Malaysia 2024 dan perbincangan dua hala bersama Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Muzakarah merupakan langkah kehadapan bagi kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia dalam bidang perundangan dan kehakiman syariah melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU antara Mahkamah-Mahkamah Syariah dan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dalam bidang kehakiman syariah yang telah dilaksanakan. Muzakarah dianjurkan oleh bahagian pendaftaran keurusetiaan dan rekod Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia yang melibatkan hakim-hakim Mahkamah Tinggi Syariah seluruh Malaysia. Diadakan di Hotel Tenera, Bangi, Selangor, Malaysia. Ia dihadiri oleh Yang Arif Haji Muhammad Bahrain bin Haji alias Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negara Brunei Darussalam. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negara Brunei Darussalam juga mengadakan perbincangan dua hala bersama Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Melalui muzakarah dan perbincangan tersebut dapat mengeratkan lagi hubungan yang kukuh khususnya dalam bidang kehakiman syariah di antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Buli siber merupakan salah satu bentuk buli yang berlaku melalui platform digital yang boleh memberi kesan mendalam kepada mangsa termasuk tekanan emosi, gangguan mental dan kemurungan. Oleh itu, program Minggu BST iaitu Bantu, Empati, Sayangi, Tanggungjawab dilancarkan pagi tadi oleh Kementerian Pendidikan sebagai inisiatif berterusan untuk membendung dan mencegah gejala buli agar tidak berlaku dalam kalangan pelajar di sekolah. Majlis pelancaran program tersebut berlangsung di Pusat Tingkatan 6 Sengkorong. Pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Marina Cek binti Bujang, pengarah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan.
Antara pengisian program, forum bertajuk Bully Siber dari perspektif sivil dan syariah. Ia diharap dapat melahirkan pelajar dengan pribadi dan akhlak baik selain pendedahan mengenai bahaya dan kesan buruk bully siber. Program dianjurkan bersempena Hari Antarabangsa menentang keganasan dan buli di sekolah termasuk bully siber. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan mengungkayahkan bual bicara bersama Duta Bahasa. Diadakan bersempena Pesta Buku Brunei dan Bulan Bahasa, acara tersebut sebagai platform untuk memberikan ruang dan peluang kepada Duta Bahasa berkongsi pengalaman dan pemikiran ke arah memartabatkan bahasa Melayu di peringkat negara dan antarabangsa. Acara diadakan petang tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah, Brakas. Hadir Dayang Haja Hairani binti Haji Awang Damit, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Bual bicara bersama Duta Bahasa berbentuk forum itu dibincangkan oleh beberapa ahli panel. Dengan adanya acara seumpamanya, diharap mampu memotivasi dan menarik perhatian masyarakat untuk sama-sama memberikan sumbangan serta berusaha mengembang luaskan penggunaan bahasa Melayu dalam apa jua cara termasuk dalam bidang kesenian dan penulisan. Orang ramai terutamanya pelajar jurusan undang-undang kini mempunyai satu lagi buku rujukan dan sumber pengetahuan tentang undang-undang keluarga Islam. Buku Bunga Rampai Undang-Undang Keluarga Islam dilancarkan pagi tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah, Brakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Haja Hairani binti Haji Awang Damit, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku tersebut adalah hasil karya Encik Muhammad Syahri Zulkifli, iaitu mantan peguam syar'i yang telah berkhidmat lebih 20 tahun di negara ini. Isi kandungan buku berkenaan membincangkan kes-kes di negara ini dan Malaysia. Buku ini ditulis oleh beliau, mengambil masa hampir 5 tahun untuk disiapkan. Jadi buku ini kami ambil peluang untuk menerbitkannya kerana kami memikirkan perkongsian-perkongsian yang ditulis oleh Tuan Syahri ini begitu bagus dan bermanfaat dan perlu dikongsikan kepada khalayak ramai. Buku yang diterbitkan ini ada 447 muka surat dan di dalamnya juga pengisiannya ada mempunyai 17 bab. Ya, yang mana ianya mempunyai topik-topik yang tertentulah yang boleh dijadikan bahan rujukan, terutama kepada macam mereka ataupun para pelajar yang mengamalkan ataupun orang belajar dalam kursus undang-undangan. Peluang bersua muka dan mengenali lebih dekat penulis dan penyunting majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka antara tarikan Pesta Buku 2024. Pesta Buku berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah, Brakas sehingga 11 November ini. Antara yang boleh diikuti, temu dan sapa bersama editor majalah Bahana dan Pangsurat. Untuk memberi ruang kepada penulis-penulis tanah air untuk mengongsikan buku-buku yang mereka hasilkan bersama Dewan Bahasa dan Pustaka, sekaligus mengongsikan apa perkembangan mereka dalam bidang penerbitan. Kami mencari penyumbang-penyumbang yang berminat untuk menyumbang ke Bahana, dan dalam masa yang sama mereka boleh bertanyalah bagaimana cara untuk menyumbangkan, apakah syarat-syarat yang perlu dipatuhilah. Juga memeriahkan Pesta Buku tahun ini pertandingan lagu kanak-kanak. Tujuannya ialah untuk diserapkan dan menguji bakat kanak-kanak itu. Antara satu program yang hendak kami serapkan itu ialah pertandingan lagu kanak-kanak Naindong Mekar namanya. Jelajah Kerjaya 2024, anjuran Pusat Pekerjaan Brunei memberi peluang kepada orang ramai untuk berjumpa terus dengan pelbagai syarikat yang terlibat dan memohon jawatan kosong yang ditawarkan. Jelajah Kerjaya diadakan secara bergilir-gilir di keempat daerah.
Bagi daerah Belait, acara diadakan di Dewan Kemasyarakatan Kampung Pandan, Kuala Belait dan disertai oleh lebih 50 buah syarikat swasta dengan lebih 1,000 jawatan kosong ditawarkan. Pada 11 dan 12 November, Jelajah Kerjaya akan diadakan di Dewan Kemasyarakatan Seri Kenangan, daerah Tutong. Bagi daerah Temburong pula akan diadakan pada 13 November di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Di daerah Brunei dan Muara, Jelajah Kerjaya bakal diadakan pada 14 hingga 17 November di Dewan Menawarah, Bangunan Setia Point. Sepanjang jelajah kerja ini diadakan, secara keseluruhannya ada dua keutamaan, iaitu memfokuskan kepada pameran kerja yang mana syarikat-syarikat akan menawarkan peluang-peluang pekerjaan kepada pencari kerja tempatan. Itu pertama. Kedua ialah temu tugas secara terbuka. Jadi yang dua aktiviti ini diadakan di tiga daerah, iaitu di daerah Belait, di daerah Tutong dan di daerah Temburong. Manakala di daerah Brunei dan Muara nanti insya-Allah akan diadakan pelbagai aktiviti lagi. 57 pain darah berjaya dikumpulkan semasa kempen Derma Darah Anjuran Hang Industri Sendirian Berhad. Kempen berlangsung di Pulau Muara Besar. Diadakan dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Kempen antaranya bermatlamat untuk menambah bekalan darah di negara ini bagi membantu mereka yang memerlukan.